Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada murid-murid. Apa khabar? Semoga semuanya sihat-sihat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya, Cikgu Talha, akan mengajar murid-murid Pendidikan Kesihatan tahun 5 bertajuk Kitaran Haid. Kitaran haid atau period ni adalah untuk kaum perempuan. Tetapi murid lelaki pun kena ambil tahu juga. Sebab kita ada ibu, kita ada kakak, kita ada adik perempuan, kita ada kalau saya ada isteri. Jadi kita kena mengetahui juga tentang haid ini. Cikgu buat rakaman video ini dan cikgu upload ke dalam YouTube supaya murid-murid boleh melihat berkali-kali video ini. Kalau tak faham, tengok lagi. Kalau tak ingat, tengok lagi. Kalau kita gunakan Google Meet, sekali sahaja, kalau kecuali Google Meet itu kita rakam, jadi kalau buat video ni saya boleh edit, saya boleh letakkan nota-nota kat sini, kat sini pun boleh juga. Kalau nak tulis nanti kat bawah pun boleh juga. Saya akan masukkan nota-nota tu, jadi kamu boleh tengok berulang. Dan nota-nota ini cikgu ambil daripada cikgu rujuk buku teks, buku latihan, dan juga cikgu buat research ataupun melihat YouTube daripada cikgu-cikgu yang lain. Jadi kalau ada persamaan tu, cikgu belajar daripada mereka. Kebanyakannya ialah cikgu-cikgu perempuan yang bercerita tentang kitaran haid ini. Sebelum kita mulakan pelajaran, cikgu nak beritahu standard pembelajaran kita pada minggu yang ketiga ini, melalui pembelajaran PDPR, ialah 1.1.3, iaitu mengaplikasikan kemahiran mengira kitaran haid, dan 1.1.4 menjana idea kepentingan mengira kitaran haid. Itu dia punya standard pembelajaran. Jadi pada akhir pengajaran, murid perlu kira tu kitaran haid tu. Kenapa kena kira? Murid perlu tahu itu di hujung pengajaran. Itu tandanya kamu faham. Okey. Murid-murid semua, adalah perkara yang biasa ataupun normal jika wanita itu mengalami haid. Itu biasa. Ia bukan satu benda yang buruk, tetapi ia satu yang normal, yang biasa. Ini menunjukkan bahawa perempuan yang telah keluar haid itu telah akhir balik, telah remaja. Itu menunjukkan yang perempuan. Jadi kita sekarang fokus kepada perempuan. Yang lelaki ini lain. Ini yang perempuan. Kitaran haid bermaksud tempoh berlakunya haid yang pertama hingga haid yang seterusnya. Cikgu baca. Ini perempuan lebih mengetahui, lebih tahu, tapi tak apa. Cikgu pun belajar juga, sambil kita belajar. Kitaran ini dikira bermula dari hari pertama datang haid, hingga hari pertama kedatangan haid yang seterusnya.
Kitaran haid juga ialah perubahan berkala yang berlaku pada rahim dan ovari bagi tujuan reproduktif ataupun pembiakan. Nah, dia ada tujuan ya. Tempoh kitaran haid ya bagi seseorang itu berbeza-beza. Secara purata, kitaran haid akan berlaku selama 28 hari. Itu secara purata. Ada berapa peringkat kitaran haid ni? Ada berapa peringkat? Dia ada 4. Yang pertama, hari yang pertama hingga ke-7 namanya fasa haid. Itu hari yang pertama dan hari yang ke-7. Haid ini berlaku masa hari pertama dan hingga ke-7 ini haid berlaku. Tisu-tisu dan darah dikeluarkan. Lapisan dinding uterus mula gugur. Itu fasa haid masa berlaku haid 1 hingga 7 hari. Itu hari yang ke-7. Hari yang ke-8 hingga ke-11 itu adalah fasa pemulihan. Itu hari pada masa itu pembinaan semula dinding uterus. Lapisan dinding uterus mula menebal. Masa itu. Ni kalau saya salah ni boleh komen ya. Betul kan? Aduh. Sebab tidak mengalami kan. Okey. Hari yang ke-12 hingga ke-17 itulah fasa subuh. Fasa subuh itu hari ke-12 hingga ke-17. Ini dalam satu bulan. Dalam kitaran haid. Walaupun tak haid, tapi dia kira kitaran haid. Hari ke-12 hingga ke-17 ialah fasa subuh. Apa itu fasa subuh? Pokok subuh ke? Macam itulah kot. Persenyawaan pada fasa subuh mungkin berlaku. Ada istilahnya lah pengovulan berlaku pada hari ke-14. Dia ada hari yang ke-14 akan berlaku, nama dia pengovulan. Betul tak sebutan cikgu ni pengovulan. Kalau salah minta maaf lah ya. Itu berlaku pada hari yang ke-14. Hari yang ke-18 hingga ke-28 itu namanya fasa prahaid. Tadi ada fasa haid, fasa pemulihan, fasa subuh, kemudian fasa prahaid. Apa itu fasa prahaid? Pada waktu itu sekiranya berlaku persenyawaan. Kalau berlaku persenyawaan, persediaan untuk penempatan embrio berlaku. Jika persenyawaan tidak berlaku pada fasa prahaid ini, maka kitaran haid akan berulang. Kitaran haid dia akan berulang semula sekiranya tidak berlaku persenyawaan. Persenyawaan tidak boleh berlaku semasa haid. Kerana ini dia punya prosesnya, kerana ovum tidak dapat bersatu dengan sperma. Hal ini kerana darah haid keluar bersama-sama dengan ovum yang tidak disenyawakan. Haid dikira sebanyak 28 hari tempoh dia. Wanita itu dia keluar haid pada
5 Januari. 5 Januari. Tandakan lah 5 Januari tu. Tandakan 5 Januari tu. Dan kemudian kira 28 hari nanti akan cikgu akan bagi nota lah, dekat kanan, dekat kiri, nota ni cikgu akan bagi. Kalender kitaran haid itu kena peribadi, kena ada. Semua wanita yang semua wanita kena ada kalender itu, tanda. Kenapa? Yang pertama ialah memahami perubahan diri. Yang kedua, memahami kitaran haid dan persenyawaan. Kitaran tu kita kena tahu. Kita kena faham. Bila masa haid, bila masa kitaran, bila waktu subuh. Kalau kita tahu, maka kita boleh buat perancangan pada masa akan datang. 3, persediaan ke alam remaja. Yang belum lagi masuk alam remaja ni, jadi bila kita buat kira-kira ni semua kan, kita mengira benda ni, kita belajar. Nanti bila sampai pada waktunya, dah mudah. Kita dah ada ilmu. Tak adalah terkejut sangat. Dah tahu kan. Tak lama lagi tu. Tak lama lagi dia darjah 5. Darjah 5. Okey. Yang keempat, dapat mengesan kesihatan diri kita. Kalau kita kira, kita dapat kesihatan kita. Kalau normal macam yang sebutkan tadi, tapi kalau terlalu cepat pula keluar haid, ataupun terlalu lambat pula keluar haid, maka perlulah kita berjumpa dengan doktor. Baiklah murid-murid, saya rasa itu sahajalah pada minggu ini. Saya harap semua murid faham apa yang dimaksudkan dengan kitaran haid. Kalau tak faham, boleh ulang lagi video ini. Cuba ulang sehingga faham. Kalau tak faham, boleh bertanya di ruangan komen, boleh bertanya atau bertanya saya, WhatsApp boleh, Telegram pun boleh bertanya dekat Google Classroom, boleh juga bertanya kalau ada persoalan. Semoga pengajaran pada hari ini memberi manfaat kepada semua. Sampai sini dulu. Jangan lupa murid-murid yang dikasihi, subscribe channel cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah buku teks pada tugasan yang saya berikan. Teks muka surat 5, kita rujuk di situ. Mari kita bincangkan, kita baca dan kita bincangkan. Guru berbincang dengan Syarif dan rakan-rakan tentang kaitan kitaran haid dengan persenyawaan. Apakah kaitannya? Soalan dia ialah, cikgu, bolehkah cikgu, bolehkah persenyawaan berlaku semasa haid? Persenyawaan berlaku semasa haid, boleh tak? Jawapannya ialah, persenyawaan tidak boleh berlaku semasa haid kerana ovum tidak dapat bersatu dengan sperma. Hal ini kerana darah haid keluar bersama-sama dengan ovum yang tidak disenyawakan. Jawapan tidak boleh. Seterusnya, soalan daripada seorang murid perempuan di sini. Bilakah persenyawaan terjadi? Persenyawaan terjadi apabila ovum yang dilepaskan daripada ovari berjaya bercantum dengan sperma di saluran fallopian.
berdasarkan kalender di atas, 2 hari bulan ialah hari pertama kedatangan haid. Tandakan kosong pada hari-hari yang dijangka subuh dalam kitaran haid. Ini nanti di sinilah di sini kalau tengok dua hari bulan ialah hari pertama kedatangan haid, ya. Jadi berapa pengiraannya? Saya tahu hari ke-11 ialah hari ke-11 hingga hari ke-8 ialah masa yang subur dalam kitaran haid. Dan dia bagi jawapan dah ada di sini. Jawapannya ialah hari ke-11. Ini hari ke-11 di sini. Adalah hari subuh 11 hingga 18. Okay, kita akan bincangkan latihan. Tapi sebelum itu saya minta murid-murid buat dulu latihan. Berhentikan dulu video ini. Buat dulu latihan. Dan selepas itu untuk memastikan jawapan anda betul, bolehlah rujuk kepada perbincangan jawapan. Okey, baca dulu. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Tidak boleh berlaku jawapannya gumpalan darah, sperma, ovari, saluran falopio, darah haid subur sesuai kitaran haid persenyawaan. Okey, nombor 1. Semasa kedatangan haid, persenyawaan antara ovum dan sperma, jawapannya tidak boleh berlaku. Tidak boleh berlaku. Hal ini kerana ovum tersebut akan keluar bersama dengan darah haid. Namun demikian, pada hari ke-11 hingga ke-18 ialah masa yang apa? Masa yang subur. Masa yang subur dalam kitaran haid. Sewaktu ini ovari akan melepaskan ovum. Oleh itu, persenyawaan boleh berlaku apabila sperma dan ovum berjaya bercantum di saluran falopio. Saluran falopio. Ya. Semasa kedatangan haid, persenyawaan antara ovum dan sperma tidak boleh berlaku. Hal ini kerana ovum tersebut akan keluar bersama dengan darah haid. Namun demikian, pada hari ke-11 hingga ke-18 ialah masa yang subur dalam kitaran haid. Sewaktu ini ovari akan melepaskan ovum. Oleh itu, persenyawaan boleh berlaku apabila sperma dan ovum
berjaya bercantum di saluran fallopian. Kita terus pada soalan yang seterusnya. Jawab soalan yang berkaitan. Jawab soalan-soalan tentang kaitan haid dengan persenyawaan berdasarkan kalender kedatangan haid di bawah. Jadi kita buat situ 16 Januari itu hari ke 11 hingga 23 Januari. Ni kena betul ni. Hari hingga ke 11 itu dia. Ke 23 Januari itu adalah hari ke-18. Tu. Di mana? Di sini 11 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini ialah hari yang dijangka subuh. Hari yang ke-11 hingga hari yang ke-18. Okey. Seterusnya, adakah persenyawaan boleh berlaku semasa haid? Itu tadi kita dah sebut tadi. Jawapannya kita buat isi jawapan Isi jawapan. Jawapannya tidak boleh. Kalau nak jawapan yang panjang tu macam mana? Persenyawaan tidak boleh berlaku semasa haid. Tadi saya buat tidak boleh. Jawapan pendek. Nombor 3. Mengapakah persenyawaan tidak boleh berlaku semasa haid? Jawapannya apa? Jawapan proses dia Jawapannya ialah ovum. Salah ejak ni. Ovum tidak dapat bersatu dengan sperma. Itu jawapannya. Jawapan isi jawapan. Kalau nak jawapan yang sempurna tu, persenyawaan tidak boleh berlaku semasa haid kerana ovum tidak dapat bersatu dengan sperma. Nanti tak nak jawapan yang panjang lah. Tapi saya bagi jawapan isi jawapan. Ovum tidak dapat bersatu dengan sperma. Jadi tidaklah boleh berlaku persenyawaan semasa haid. Nombor 4. Sekiranya tiada persenyawaan, apa yang berlaku pada ovum? Kalau tak berlaku, apa yang berlaku pada ovum ni? Apa yang berlaku? Jeng. Ovum akan keluar sebagai darah haid. Ovum akan keluar sebagai darah haid. Ni. Kalau tidak berlaku persenyawaan. Okey. Seterusnya, berdasarkan kalender di atas, kita cakap boleh? Boleh. Cakap lagi boleh? Boleh. Cakap lagi boleh? Cakap lagi boleh? Boleh. Berdasarkan kalender di atas, sekiranya satu hari bulan merupakan hari kedatangan haid. Kalau hari kedatangan haid, kalau satu hari bulan, boleh tak? Tandakan pada hari-hari yang dijangkakan subuh. Senang aja tu kan.
Senang je tu kan. Dah kita dah faham tadi kan. Dah buat kata ni cuma pengukuhan sahaja. Ya, jawapannya 11 hari bulan hingga 18 hari bulan. Kat sinilah kan, 11 1 yang sini. Tandakan right dekat sini. Kita tandakan right kat sini. Macam mana nak tanda right kat sini? Sinilah. Ini saya hubung ya. Boleh copy ni. Yang ni. Okey, tulislah. Ya, right kat sini ya. Tibalah right kat situ. Ya. Ya. Sampai mana? Sampai 18. Ya. Right kat situ. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari. 11 hingga. Itu adalah hari yang dijangkakan subur. Ini dia. Murid-murid bolehlah buat tugasan ini. Kalau dah siap, bolehlah hantar di Google Classroom, ataupun boleh juga hantar di WhatsApp saya. Mana yang mudah? Nak tampal dalam buku tulis boleh, tetapi bagi saya hantar ke Google Classroom dan juga ke WhatsApp itu sudah memadai. Tapi siapa yang nak tampal dalam buku tulis boleh, tak jadi masalah. Siapa yang nak menyalin pun boleh. Siapa yang tak ada printer kat rumah, dia nak salin semula kat buku tulis, boleh. Kemudian ambil gambar dan hantar pada WhatsApp ataupun hantar pada Google Classroom. Kena tulis. Kalau ada yang ada printer, boleh print, tulis. Boleh print, tulis. Siapa yang boleh tulis, boleh tulis pada handphone, pada macam saya ni, saya type di komputer ni, kemudian boleh di screenshot ataupun boleh di print screen, dan boleh hantar kepada saya. Macam mana, pelbagai-bagai cara boleh dihantar. Mana yang mudah.